Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 6.2.1 iaitu mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Okay, macam mana kita nak menukar persamaan tak linear kepada bentuk linear? Okay, ini adalah graf tak linear. Dia berbentuk lengkung. Okay, kita nak belajar macam mana kita nak tukar kepada graf linear yang berbentuk garis lurus. Okay, di mana persamaan umum bagi graf linear adalah y besar sama dengan m x besar tambah c. Ini adalah persamaan umum graf linear. Okay, kenapa kita perlu tukar daripada graf tak linear kepada graf linear? Okay, kerana maklumat dapat diperoleh dengan lebih mudah menerusi graf linear berbanding graf lengkung. Okey. Baik, bagaimana kita nak tukar persamaan tak linear kepada linear? Macam mana kita nak tukar kepada persamaan linear? Okey, yang pertama, kita cari nilai C terlebih dahulu. Di mana C ni adalah pemalar. Pemalar tu maksudnya nombor. Tanpa sebutan X atau sebutan Y. Langkah pertama kita cari nilai C dahulu, di mana C ni adalah nombor sahaja. Tak ada X, tak ada Y. Okay, sebagai contoh, okay, ini adalah persamaan linear. Kerana ini akan menjadi C, di mana C itu adalah nombor sahaja. Tak ada X, tak ada Y. Okay. Manakala ini bukan persamaan linear kerana tak ada C. Ini bukan C sebab dia ada X, ada Y. C itu dia nombor sahaja. Tak ada X, tak ada Y. Okay. Yang kedua, paksi X tidak boleh mengandungi sebutan Y. Tetapi mungkin ada pemalar. Okay. Kita lihat yang salah ni. Paksi X tidak boleh ada Y. Awak lihat ni. Ini salah. Paksi X ni dia tak boleh ada Y. Dia tak boleh ada Y. Jadi ini adalah persamaan, ini adalah bukan persamaan linear. Yang betul adalah ini. Paksi X ni dia hanya ada X sahaja. Dan dia boleh ada pemalar, dia boleh ada nombor. Paksi X tak boleh ada Y. Tapi dia boleh ada nombor. Okay. Yang ketiga, paksi Y pula dia boleh ada sebutan X. Tapi tiada pemalar. Okay. Paksi Y dia boleh ada sebutan X tapi tiada pemalar. Kita lihat yang salah. Ini paksi Y. Yang ini salah sebab dia ada pemalar, dia ada nombor. Paksi Y dia tak boleh ada nombor. 2, 3, 4, 5 ni adalah nombor. Tetapi dia boleh ada huruf X. Paksi Y ni dia boleh ada X. Tapi dia tak boleh ada nombor, dia tak boleh ada pemalar. Jadi awak kena ingatlah syarat-syarat ini. Iaitu C itu adalah nombor saja tanpa sebutan X atau Y. C itu adalah nombor saja, tak ada X, tak ada Y. Paksi X pula dia tak boleh ada Y. Paksi X tak boleh ada Y. Tapi dia boleh ada nombor. Paksi Y pula dia tak boleh ada nombor. Paksi Y pula tak boleh ada nombor. Tapi dia boleh ada X. Okay, kena ingat tiga-tiga syarat ini. Okay, contoh. Tukarkan setiap persamaan tak linear berikut kepada bentuk linear. Nyatakan nilai paksi Y, paksi X, kecerunan dan pintasan Y yang sepadan. Lakarkan paksi X dan paksi Y. Okay. Ini adalah bukan persamaan linear. Sebab apa? Okay. Ini baru persamaan linear. Sebab dia ada C. Ingat lagi tak syarat C? Apa syarat dia? C hanyalah nombor sahaja ataupun pemalar sahaja. Tak ada X, tak ada Y. Sekarang tak ada C pun dekat sini. Sebab dua-dua ni ada X kan? Okay. Jadi ada dua cara kita nak tukar persamaan tak linear ini kepada persamaan linear. Kita lihat cara pertama dahulu. Ini bukan persamaan linear. Okay. Cara pertama, langkah pertama kita cari nilai C dahulu, di mana C itu adalah pemalar, iaitu nombor tanpa sebutan X atau Y. Jadi katakan kita nak jadikan B ni sebagai C. Kita nak jadikan B ni sebagai C, iaitu
dia tak boleh ada X. Jadi caranya kita kenalah hilangkan X ni. Bagaimana caranya? Bahagilah dengan X kan, baru kita boleh potong kan. Kalau sebelah sini bahagi X, semua ni pun kena bahagi X, baru dia adil. Okey, maka kita akan dapat Y per X sama dengan, ini boleh potong kan, X ni boleh potong, dapat AX tambah B. Okey, kemudian kita lihat sekarang B ni dah jadi C, B ni dah jadi C, paksi X kita dah jadi X. Okay, betul tak paksi X to X? Kita lihat. Syarat kedua, paksi X dia tidak boleh mengandungi Y, tetapi mungkin ada pemalar. Okay, sekarang ini paksi X, dia tak boleh ada Y. Betul lah kan? Sebab X saja. Sebab X saja, betul. Manakala paksi Y, paksi Y ini adalah paksi Y, dia boleh ada sebutan X tetapi tiada pemalar. Okay, nampak? Paksi Y ni dia boleh ada X tapi tak ada nombor. Jadi betul juga kan? Maka inilah dia persamaan linear. Persamaan linear yang telah kita tukar daripada persamaan tak linear, di mana paksi Y adalah Y per X, paksi X adalah X, kecurunan adalah A, dan C ataupun pintasan Y adalah B. Jadi kalau kita lakarkan graf, ini adalah paksi X adalah X, paksi Y adalah Y per X. Boleh? Okey, cara kedua, kita nak, tadi cara pertama kita jadikan B ni sebagai C. Cara kedua, kita nak jadikan A sebagai C. Boleh juga. Okey, di mana syarat C apa dia? C itu adalah pemalar yang tiada sebutan X atau Y. Sekarang kita nak jadikan A itu sebagai C. Maksudnya X kuasa 2 ni tak nak kan? Jadi kita kena hilangkan X kuasa 2 dengan cara bahagilah X kuasa 2. Baru kita boleh potong kan? Jadi kalau sebelah sini bahagi X kuasa 2, semua ni kena bahagi X kuasa 2. Okey. Kemudian kita potonglah mana yang patut. Kita dapat yang ini kan? Okey, kita dah dapatlah nilai C. Okey, seterusnya kita susun semula. Pastikan C itu dekat belakang sekali. Pastikan C itu dekat belakang sekali. Okey, kemudian yang ini kita susun semula kepada bentuk ini. B darab 1 per X. Kenapa kita susun bentuk macam ni? Supaya kita nak buat perbandingan. Kita nak buat perbandingan di manakah kecurunan, di manakah yang manakah paksi X. Okey. Adakah ini persamaan yang betul? Kita lihat. Syarat kedua, paksi X tidak boleh mengandungi Y. Okey, sekarang 1 per X ni dia akan jadi paksi X. Jadi dia tiada Y di sini kan. Jadi betul lah. 1 per X tu dia dah betul menjadi paksi X. Manakala paksi Y boleh ada sebutan X. Sekarang ini akan jadi paksi Y. Paksi Y ni dia boleh ada sebutan X. Jadi betul lah kan. Okay, maka persamaan linear kita dah betul. Di mana paksi Y adalah Y per X kuasa 2. Paksi X adalah 1 per X. Kecurunan adalah B. C pintasan Y adalah A. Okay, kalau kita lakarkan graf, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Okay, boleh Kita lihat B pula. Macam mana kita nak tukar persamaan tak linear ini kepada persamaan linear. Okay, seperti tadi ada dua cara. Okay, cara pertama, kita mesti cari C dahulu. C dahulu. Cara pertama, katakan kita nak jadikan A ni sebagai C. Syarat C adalah C itu adalah nombor sahaja, tanpa sebutan X atau Y. Sekarang kita nak jadikan A ni sebagai C, maksudnya kita kena hilangkan X ni dengan cara bahagi X kan. Bila sini bahagi X, semua pun kena bahagi X. Kemudian kita boleh potong. Okay, X ni kita tulislah dekat bawah kan, bahagi kan. Jadi dekat sini dia akan dapat B per X kuasa 2. Okay, kemudian kita susun semula supaya C ni dia akan terletak di belakang sekali. Okay, yang ini kita akan susun semula kepada bentuk ini supaya kita boleh buat perbandingan di manakah nilai paksi X. Okay, sekarang 1 per X kuasa 2 dia akan menjadi paksi X. Betul ke? Okay, kita lihat syarat yang kedua. Paksi X tidak boleh mengandungi sebutan Y. Okay, sekarang betul kan? Paksi X ni tak ada Y. Manakala syarat ketiga, paksi Y boleh ada sebutan X.
Jadi ini akan jadi paksi Y ni boleh ada sebutan X. Jadi betul juga kan? Maka inilah dia persamaan linear kita. Di mana paksi Y adalah ini, ya. Paksi X adalah ini, kecurunan adalah ini, pintasan Y adalah ini. Jadi kalau kita lakarkan graf kita, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Okey, cara pertama kita jadikan A ni sebagai C. Cara kedua, kita jadikan B ni sebagai C. Okey, syarat C tadi apa? Dia tak boleh ada X kan? Jadi kita kena hilangkan X ni. Macam mana kita nak hilangkan X di bawah? Kalau kita nak hilangkan X di atas, kita letaklah X tu di bawah. Kalau kita nak hilangkan X di bawah, kita letaklah X tu di atas supaya kita boleh potong kan? Kalau kita letak X di atas, maksudnya dia darab. Jadi sini pun darab X, sebelah sini pun darab X. Jadi kita selesaikan, kita dapat yang ini. Okey. Kemudian cuba kita buat perbandingan. Betul tak paksi X kita akan jadi X kuasa 2? Okey, syarat paksi X tidak boleh mengandungi sebutan Y. Okey, betul. Paksi X ni tiada sebutan Y. Manakala betul tak paksi Y ini? Okey, paksi Y boleh ada sebutan X. Okey, betul juga kan? Paksi Y ni dia boleh ada sebutan X. Maka inilah dia persamaan linear kita. Di mana paksi Y akan menjadi ini, paksi X menjadi ini, kecurunan menjadi ini, pintasan Y menjadi ini. Jadi kalau kita lakarkan graf, inilah paksi X, inilah paksi Y. Okey, contoh berikutnya, kita nak tukar Y sama dengan AB kuasa X kepada persamaan linear. Ini bukan persamaan linear. Persamaan linear, dia mesti bentuk macam ni. Dia mesti ada tambah ataupun tolak. Yang ni tak ada tambah, tak ada tolak kan? Jadi macam mana kita nak tukar kepada bentuk linear? Okey, kalau bentuk macam ni, caranya adalah kita kena letak log di kedua belah persamaan. Log asas 10. Kemudian kita dah belajar kan? Ini operasinya apa di sini? Operasinya darab. Jadi kalau operasinya darab, kita boleh pecahkan log menjadi tambah kan? Log A tambah log B. Kan hukum log. Kemudian X tu kuasa. Kuasa kita boleh turunkan ke depan kan? Kita turunkan ke depan. Okay, kemudian yang ini dia akan menjadi C, dia akan menjadi C. Kita susun semula, pastikan C tu dekat belakang sekali. Okey, betul ke log A ni akan menjadi C? Kita lihat syarat C C tu adalah pemalar, adalah nombor tanpa sebutan X atau Y. Sekarang ini adalah pemalar, nombor. Tak ada X, tak ada Y. Jadi betul, ini akan jadi C kan? Okey, ini betul dah. Baik. Kita susun semula ini, kita susun semula X tu dekat belakang supaya kita boleh buat perbandingan di mana kecurunan M akan menjadi ini log B, manakala paksi X akan menjadi ini X. Okey, betul tak paksi X adalah X ni? Okey, kita lihat syaratnya. Paksi X tidak boleh mengandungi sebutan Y. Okey, betul kan? X ni akan menjadi paksi X, dia tiada sebutan Y, dah betul. Okey, betul tak ini akan jadi paksi Y? Okey, paksi Y boleh ada sebutan X. Okey, tapi tiada pemalar. Okey, betul juga kan? Ini adalah akan menjadi paksi Y. Maka paksi Y akan menjadi ini, paksi X akan menjadi ini, kecurunan akan menjadi ini, C akan menjadi ini. Okey, kalau kita lakarkan graf, ini adalah paksi-paksi dia. Okey, kita lihat pula D. Okey, ini adalah bukan persamaan linear. Macam mana kita nak tukar kepada persamaan linear? Okey, persamaan linear mesti bentuk macam ni, mesti ada tambah atau tolak macam ni kan? Sekarang tak ada tambah atau tolak. Okey, seperti tadi, kalau bentuk dia macam ni, kita kena letak log di kedua belah persamaan. Dan kita dah belajar. Kalau dia bahagi, kita boleh pecahkan menjadi tolak. Kita boleh pecahkan menjadi tolak. Okey, 3 ni, kuasa ni kita turunkan ke depan. Kita turunkan ke depan. Okey, yang ini pun, kuasa ni pun kita akan turunkan ke depan. Okey. Kemudian, langkah berikutnya, okey, 3 ni kita tak nak. Kita bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3, dia jadi macam ni. Jadi macam ni
Kenapa kita perlu bahagi 3? Sebab ini nanti dia akan jadi paksi Y ya. Paksi Y boleh ada sebutan X tapi tiada pemalar. Kalau kita kekalkan macam ni salah. Sebab paksi Y tak boleh ada nombor. Sekarang dia ada nombor. Jadi nombor ni kita tak nak, kita hilangkan, kita bahagilah. Kita bahagi jadi macam ni. Okey. Jadi ini akan jadi paksi Y nanti. Paksi Y ni dah betul ya. Kemudian yang ini kita kena permudahkan lagi ya. Kita kena cantikkan lagi. Kita boleh tulis macam ni. E per 3 darab log X asas 10 tolak yang ini. Okey, sekarang kita cuba buat perbandingan. Ini akan jadi C. Betul tak ini C? Okey, syarat C adalah pemalar tanpa sebutan X atau Y. Jadi ini akan jadi C. C ni tak ada X, tak ada Y. Jadi dah betul. Okey, paksi X akan menjadi log X ini. Okey, paksi X tidak boleh mengandungi sebutan Y. Okey, betul. Ini akan jadi paksi X. Ini akan jadi paksi Y pun dah betul. Okey, ini akan jadi M. Okey, jadi inilah dia persamaan linear kita. Di mana ya, paksi Y adalah log Y asas 10. Paksi X adalah log X asas 10. Kecerunan adalah A per 3. C adalah negatif log B per 3. So, ini adalah paksi-paksi kita. Okey, boleh ya? Jadi, saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 118, soalan 1 sehingga 9. Okey, kita lihat contoh soalan ya. Pemboleh ubah X dan Y ditentukan oleh persamaan Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX. Rajah menunjukkan garisan yang diperoleh dengan memplotkan graf Y per X melawan X. Cari nilai A dan B. Okey. Baik, soalan bagi persamaan ini. Ya, Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX. Ingat ya, ini bukan persamaan linear. Kenapa bukan persamaan linear? Sebab dia tak ada C. C mesti tak ada X kan? C tu mesti nombor saja. Jadi ini bukan persamaan linear. Manakala ini adalah graf linear. Ya? Jadi caranya adalah ya, awak lihat Y di sini, awak lihat paksi Y di sini. Tak sama kan? Jadi ya, kita kena tukarkan Y ini menjadi Y per X. Ya? Kita kena tukarkan Y ini menjadi Y per X. Iaitu, kita letaklah X dekat bawah kan? Jadi kalau kita letak X dekat bawah kat sini, semua ni pun kita kena letak macam tu. Kita kena letak X dekat bawah. Baru dia adil. Okey, seterusnya kita potonglah mana yang patut. Kita akan dapat yang ini kan? Okey, sekarang kita cuba buat perbandingan. Okey. Lihat paksi X graf, pastikan sama. Okey, sekarang paksi X adalah ini, X. So, ini akan jadi paksi X nanti kan? Okey, sama tak? X, sama kan? Okey, dah betul. Kemudian, kita lihat C. Ini akan jadi C nanti. C ialah nombor tanpa X tanpa Y. Jadi, dah betul kan? Maka, inilah dia persamaan linear kita. Persamaan linear kita, di mana kita boleh buat perbandingan. Y besar adalah ini. Ini akan menjadi paksi Y besar. Manakala X besar adalah ini. Jadi ini akan menjadi X besar. Okey. Langkah seterusnya, macam mana kita nak cari nilai A dan nilai B. Okey. Kita tahu A itu adalah M, kecerunan. Iaitu formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maka kita gantikanlah nilai ini. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kita dapatlah nilai A, iaitu 4. Okey. Kemudian, macam mana kita nak cari nilai C? Okey, C tak boleh baca dekat sini. Caranya adalah kita gantikan nilai M dekat persamaan umum ini. Persamaan umum adalah Y besar, X besar. Jadi kita gantikan M yang kita dapat di sini dekat sini. Kita dapat Y besar sama dengan 4X besar tambah C. Kita jangan gunakan persamaan ini. Kita jangan gunakan persamaan ini. Kita gunakan persamaan yang umum ini. Dia lagi mudah. Okay. Jadi, macam mana kita nak dapatkan nilai C? Kita gantikan salah satu titik ini ke dalam persamaan ini.
katakan kita nak gantikan titik 1,5, di mana 1 tu adalah X besar, 5 tu adalah Y besar. Maka kita dapatlah nilai C sama dengan 1. Dan kalau kita buat perbandingan, B tu adalah C, maka nilai B sama dengan 1. Boleh? Okay, kita lihat contoh berikutnya. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, macam mana kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X? Kita tahu ini adalah persamaan umum graf linear. Y besar sama dengan MX besar tambah C. Okay. Ini adalah Y besar, paksi Y besar. Ini adalah paksi X besar. Dan daripada sini kita dapat nilai C. C itu adalah pintasan paksi Y kan? Pintasan paksi Y-nya adalah 1. Okey. Jadi, macam mana kita nak cari nilai M? M tu kecerunan. Awak kena hafal formula ini. Kita masukkanlah nilai Y2, Y1, X2, X1. Kita masukkan nilai dia. Kita dapatlah nilai M sama dengan 2. Okay, kemudian kita masukkan, kita gantikan nilai M sama dengan 2 di sini. Kita gantikan nilai C sama dengan 1 di sini. Kita dapatlah persamaan umum adalah Y besar sama dengan 2X besar tambah 1. Okay. Ini adalah persamaan umum. Kalau awak lihat, paksi Y yang sebenar adalah ini, Y per X kan. Jadi kita gantikan Y besar tu dengan Y per X. Manakala X besar tu dengan X kuasa 2. Ini adalah persamaan sebenar. Ini adalah persamaan umum. Okey. Soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini bukan Y dalam sebutan X. Ini adalah Y per X. Ini adalah Y per X. Dia nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya, dia nak Y sorang-sorang dekat sini. Dia tak nak X ni. Jadi kita kena hilangkan X di sini. Caranya adalah kita darablah X kan. Kita boleh potong. Bila sini darab X, semua ni pun kena darab X. Baru dia adil. Maka kita dapatlah Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah X. Jadi inilah jawapan dia. Y dalam sebutan X. Okay, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 121. Soalan nombor 1. Okay. Contoh berikutnya, kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X bagi graf linear ini. Okay. Seperti tadi, kita tahu ini adalah persamaan umum graf linear ini. Persamaan umum. Di mana ini adalah paksi Y besar. Ini adalah paksi X besar. Sekarang nilai C tak tahu. Kenapa nilai C tak tahu? Sebab graf ni dia tidak bersilang dengan paksi Y. Okay. Tapi kita boleh cari nilai M. Sebab kita tahu dua titik, dua koordinat kita tahu, maka kita boleh cari nilai M. Di mana nilai M adalah negatif 1. Okay, kemudian kita gantikan nilai M dekat sini. Kita dapatlah persamaan umum Y besar sama dengan negatif X besar tambah C. Okay. Langkah seterusnya kita gantikan titik, salah satu titik ini ke dalam persamaan umum untuk dapatkan nilai C. Katakan saya nak gunakan titik ini di mana Y besar adalah 5, X besar adalah 1. Jadi saya gantikan di sini, maka kita dapatlah nilai C sama dengan 6. Okay. Kemudian kita gantikan C sama dengan 6 dekat sini, kita dapatlah ini persamaan umum. Ingat, ini persamaan umum. Persamaan sebenar, paksi Y sebenar adalah ini. Jadi kita gantikan 1 per Y di sini. Manakala paksi X sebenar adalah ini. 1 per X. Okay, ingat soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini adalah 1 per Y. Salah. Kita nak Y sahaja. Maksudnya Y tu kita nak dekat atas. Jadi macam mana kita nak tukar? Okay, yang ini kita kena ubah suai. Kita tahu 6 tu adalah bersamaan dengan 6 per 1. Okay, kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak tambah pecahan kan? Okay, syarat nak tambah pecahan, bawah ni mesti sama kan? Okay, jadi kita kena samakan bawah ni, kita darab X. Bawah darab X, atas darab X. Okay, sekarang bawah dah sama, maka kita boleh gabungkan menjadi ini kan? Kita boleh gabungkan menjadi ini.
Okey, seterusnya kita nak Y tu dekat atas. Bila kedua-dua belah ini dah jadi pecahan, kita boleh terbalikkan saja. Y dekat atas, 1 dekat bawah. Ini X dekat atas, 1 tambah 6X dekat bawah. Okey, per 1 tak payahlah tulis kan. Maka inilah jawapan dia. Y dalam sebutan X. Okey. Okey, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 121, soalan nombor 2. Okey, kita teruskan lagi. Contoh C, ungkapkan Y dalam sebutan X. Seperti tadi, ini adalah persamaan umum. Okey. Di mana ini adalah paksi Y besar, paksi X besar. C tak tahu. Okey. Tapi kita boleh cari M. Sebab kita tahu 2 titik, kita boleh cari M. Maka nilai M adalah negatif 1. Kita gantikan dekat sini. Y sama dengan negatif X tambah C. Untuk dapatkan nilai C, kita gantikan salah satu titik ini. Kita gantikan ke dalam persamaan ini. Maka kita dapatlah nilai C sama dengan 7. Kita gantikan 7 dekat sini. Kita dapatlah persamaan umum. Ingat, ini persamaan umum. Persamaan sebenar, ini paksi dia, ini paksi dia. Jadi kita gantikan paksi Y, paksi X dengan paksi yang sebenar. Okey, soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini adalah log Y. Dia bukan Y. Jadi caranya kita kena hilangkan log ni. Macam mana? Okey. Negatif log X tu kita pindahkan ke sebelah kiri, dia jadi tambah. Kemudian hukum log, kalau tambah, kita gabungkan menjadi darab kan. Okey, kemudian macam nak hilangkan log ni, ayat dia adalah asas log jadi asas indeks. Okey. Dia nak Y sahaja di sebelah kiri, maka X ni kita campakkan ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Maka inilah jawapan dia, Y dalam sebutan X. Boleh Okey, jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 121, soalan 3 hingga soalan 6. Okey, contoh berikutnya. Pemboleh ubah X dan Y adalah dihubung dengan persamaan ini, di mana P dan Q adalah pemalar. Okey. Graf garis lurus diperoleh dengan memplotkan Y per X melawan X kuasa 2. Cari nilai P dan nilai Q. Okey, kita bermula daripada persamaan tak linear ini. Ini persamaan yang soalan bagi, persamaan tak linear. Okey, seperti tadi kita lihat paksi Y graf adalah ini, Y per X. Manakala paksi Y ini adalah ini. Jadi dia tak sama kan? Maka kita kena samakan menjadi Y per X. Kita letaklah X tu dekat bawah. Bila sini bahagi X, semua ni pun kena bahagi X. Baru dia adil. Kemudian kita potonglah mana yang patut. Kita potong. Kita dapatlah Y per X sama dengan PX kuasa 2 tambah Q. Okey. Kemudian kita buat perbandingan lagi. Lihat paksi X graf. Pastikan sama. Sekarang paksi X graf adalah X kuasa 2. So ini akan jadi paksi X. Sama kan X kuasa 2. Okey, jadi dah betul. Kemudian lihat C. Okey, Q ni akan jadi C. Pastikan tiada X dengan Y. Jadi dah betul kan? Ini akan jadi C. Maka inilah dia persamaan linear bagi graf ini. Okey, di mana paksi Y adalah ini, Y besar adalah ini. Ini adalah paksi Y besar. Manakala paksi X besar adalah ini. Yang akan jadi paksi X besar. Okey. Kemudian P itu adalah M. P adalah kecerunan. Okey, maka kita bolehlah cari kecerunan. Kita masukkan titik-titik ini. Maka kita dapat P sama dengan 3/4. Okey. Q pula adalah C kan. Tapi C tak tahu sebab graf ini tak bersilang dengan paksi Y. Jadi caranya adalah kita gantikan M dekat persamaan umum ini. Persamaan Y besar X besar ini. Kita gantikan M. Okey. Kita jangan guna persamaan ini. Kita jangan guna persamaan ini. Kita guna persamaan umum. Okey, kita dapat ini. Okey. Untuk cari C, kita gantikan salah satu titik ini ke dalam persamaan ini. Katakan saya nak gantikan titik ini, di mana X besar adalah 1, Y besar adalah 4. Kita gantikan titik ini, maka kita selesaikan, kita dapatlah nilai C. Ialah 13/4. Jadi Q adalah C, maka Q sama dengan 13/4. Boleh Okey, contoh berikutnya. Rajah menunjukkan
graf garis lurus y per x kuasa 2 melawan x. Diberi y sama dengan x kuasa 2 tambah 2x kuasa 3, carikan nilai P dan nilai Q. Okay, seperti tadi kita mula daripada sini. Okay, kita lihat paksi y tak sama. Jadi kita kena tukar y ini menjadi y per x kuasa 2 dengan cara bahagilah x kuasa 2. Bila sini bahagi x kuasa 2, sini pun kena bahagi x kuasa 2. Kemudian kita permudahkan, kita susun semula supaya C dia terletak dekat belakang. Okay, kita lihat paksi X. Sama tak? Paksi X. Okay, dah sama. Kita lihat C. C tu tiada X, tiada Y. Jadi dah betul. Maka ini adalah persamaan linear. Persamaan linear bagi graf ini. Okay. Kemudian, kita gantikan M sama dengan 2 dekat sini. C sama dengan 1 di sini. Jadi ini adalah persamaan umum. Y besar sama dengan 2X besar tambah 1. Right. Ini adalah paksi Y besar, ini adalah paksi X besar. Okey, macam mana kita nak cari nilai P dan nilai Q? Kita gantikan titik P3 ke dalam persamaan umum ini. Ke dalam persamaan umum ini di mana P itu adalah X besar, 3 itu adalah Y besar. Jadi kita gantikan, maka kita dapatlah nilai P. Okey, untuk dapatkan nilai Q, kita gantikan 6Q ke dalam persamaan ini. Di mana 6 tu adalah X besar, Q tu adalah Y besar, maka kita selesaikan, kita dapatlah nilai Q. Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 122, soalan 7 hingga soalan 10. Okey, sekian saja video saya. Terima kasih.